Kita Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatrah yang paling mencabar kehidupan Nabi sebagai Nabi adalah fasa kedua, bermula dari Nabi hingga sebelum hijrah atau ketika hijrah. Fasa yang ketiga, fasa selepas hijrah, ini fasa kegemilangan. Nabi ada sebuah negara, ada sebuah kerajaan. Tapi fasa kedua, umur 40 hingga 53, fasa yang sangat mencabar. Islam tak ada kuasa, Islam tak ada negara, Islam baru nak mula. Maka Nabi SAW baru mula mencari ansar, mencari pembantu. Dakwah bila bermula, nak dapat pengikut tidak mudah. Orang nak ikut kita bukan mudah, perlukan masa. Mula-mula seorang, dua orang. Nabi SAW yang awal beriman dengan Nabi 4 orang, disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kerana ulama tak boleh nak bagi keputusan manakah yang betul-betul pertama sekali beriman, maka Al-Imam Abu Hanifah ambil pendapat, dia kata 4 orang yang awal masuk Islam mewakili 4 golongan. Pertamanya Khadijah binti Khuwailid, mewakili wanita pertama beriman. Keduanya Abu Bakar As-Siddiq yang Ustaz Fauzi sebut tadi, orang yang pertama beriman, mewakili orang dewasa pertama beriman. Yang ketiga Ali ibn Abi Talib, mewakili kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Dan yang keempat Zaid ibn Harithah, mewakili hamba yang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat 4 orang yang awal bersama dengan Nabi, siapa dia? Pertama, isteri, orang yang paling hampir dengan Nabi. Kedua, Abu Bakar, sahabat yang sangat akrab dengan Nabi. Yang ketiga, Ali, seorang budak yang tinggal dengan Nabi. Keempat, Zaid, ini hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang diberikan oleh Khadijah, yang dimerdekakan oleh Nabi kemudian menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang awal akan bersama dengan perjuangan orang dekat dengan dia 4 orang, tak ramai mereka awal. Barulah Abu Bakar pula dakwah kat orang, dapat Uthman ibn Affan, dapat Abdul Rahman bin Auf, mula bergerak. Arti cabaran awal. Sebablah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut tentang Abu Bakar, Nabi sebut Abu Bakar ni beriman dengan aku, mempercayai cakap aku dikala orang lain kufur dengan aku. Cerita Isra, ketika orang tak percaya, Abu Bakar orang yang awal menyatakan keyakinan terhadap cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis cerita Aisyah, Aisyah pernah sebut, dia kata masih ingat lagi pada perempuan yang menjana 2 kali. Ini bila dia rasa cemburu pada Khadijah. Khadijah wafat dah, tapi Nabi dia sebut sama nama Khadijah, sebut sama. Jadi terasa juga Aisyah ni. Maka Aisyah kata, duk ingat lagi perempuan yang dah menjana 2 kali tu. Ayat tu nampak kasar, tapi ada orang bermadu lagu tu, dia berasa lagu tu. Bukan dia jahat dah, cuma mulu. Tapi Nabi sebut, kenapa dia ingat Khadijah ni sampai Nabi bila ada makanan je suruh dia hantar pada rakan-rakan Khadijah. Ingat balik, Khadijah tak nak dah, rakan yang rapat dengan Khadijah, tak biasa pergi mari dengan Khadijah, Nabi suruh hantar makanan. Ingatnya pada Khadijah, ingat pada kawan-kawan Khadijah. Nabi kata Khadijah ni awalu man amanat bi, orang yang awal beriman dengan aku ketika aku tak percaya pada cakap aku. Itulah Khadijah binti Khuwailid. Nak menggambarkan Islam nak mula tidak mudah. Tuan-tuan, nak mula rumah Allah surah ni ingat mudah ke bayar? Hari ni kita kata ramai sikit sebab kita buat iklan. Nak ramai macam ni tiap-tiap malam, dan nak ramai lagi kalau boleh. Tapi nak boleh ramai, dia mesti bermula dengan trust. Ada orang yang jadi trust, yang memang dia duduk seorang ni, pagi, petang, siang, malam dia mari. Kalau duduk celah sekali pergi seorang tu, pergi seorang ni, masjid tu, masjid ni, dia jenis orang yang macam badawi, pergi mari.
Nak pegang dia tak boleh lah, sebab dia sekali ada sekali tak ada. Kena ada orang yang jadi teras jaga masjid, jaga surau ni. Nak dapat teras ni tidak mudah. Kesukaran nak memulakan punya. Sebab itu dalam Islam dia ada konsep as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal. As-sabiqun ni mana orang yang mendahului, al-awwal orang yang awal, maknanya menyatakkid lah. Dalam as-sabiqun al-awwalun pula, orang-orang yang awal masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun, Abu Bakar, Uthman, Rahman ibn Auf, ni orang yang awal beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hasyr, bila Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin. Ansar siapa dia? Orang-orang yang berasal daripada Madinah, yang membantu perjuangan Nabi hingga tertegak negara Islam Al-Madinah. Al-Muhajirun, orang yang datang dari Makkah Al-Mukarramah berhijrah ke negeri Madinah. Dalam surah Al-Hasyr Allah telah sebut kelebihan dua-dua golongan ni. Golongan Muhajirun, mereka orang awal beriman dengan Nabi. Al-Ansar, golongan yang terkemudian tapi jasa besar kat Nabi, memberi sebuah negara untuk Nabi. Bila Allah bercerita kelebihan dua-dua golongan ini, ayat selepas itu Allah kata apa? Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang selepas mereka, siapa dia? Yang selepas daripada Al-Ansar, selepas pada Al-Muhajirun, orang yang terkemudian dah. Orang terkemudian boleh kita tafsirkan sebagai At-Tabi'un, Tabi'in. Orang yang awal, sahabat Nabi, yang awal dengan Nabi. Berakhir zaman sahabat Nabi, orang Ansar, orang Muhajirun, mati belakang mereka semua hanya orang terkemudian yang tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terkemudian ni, sikap mereka apa dia? Allah kata orang yang datang terkemudian, yaquluna, mereka akan sentiasa berkata, sentiasa berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina, dan ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami allazina sabaquna bil iman, mereka yang mendahului kami beriman kepada Allah Ta'ala, beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat ni mengajar kita menghargai jasa orang yang awal, orang yang terdahulu, dan khususnya orang terdahulu sahabat Nabi yang memperjuangkan, yang berjuang bersama dengan Nabi. Orang-orang ini Nabi, Allah ajar kita berdoa, ampunkan dosa mereka wahai Tuhan, menunjukkan keadaan status besar mereka kerana mereka orang yang awal. Dan orang yang awal beriman ini, dia paling kurang dapat pahala sunnah. Sunnah bila orang ikut dia, berdasarkan pada konsep man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang sanna, merintis, memulakan fil Islam, dalam Islam, sunnatan, satu sunnah hasanah yang baik. Dia orang yang awal mula bina masjid ni, surau ni. Dia orang yang awal memakmurkan rumah Allah ni. Dia orang yang awal buat kuliah ni. Dia kala orang tak minat kuliah, dia mula, dia rancang buat kuliah ni. Dia mulakan sunnah yang baik. Falahu ajruha, dia boleh pahala. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan pahala orang yang beramal dengannya sampai hari kiamat. Berdasarkan pada konsep ini, orang-orang awal Islam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dapat pahala orang terkemudian. Sebab orang terkemudian boleh pahala, boleh Islam, sebab mereka, kerana sahabat Nabi itu berjuang bawa Islam itu. Orang yang selepas sahabat Nabi yang tak sempat jumpa Nabi, mereka tengok Islam yang ada pada sahabat Nabi,
maka mereka masuk Islam. Orang lepas tu pula dia panggil tabi'in. Dia akan tengok pula kehidupan tabi'in yang menjadi cermin kepada para sahabat, yang sahabat jadi cermin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pahala akan sentiasa berpanjangan. Maka moral yang nak kita ambil ialah sangat penting menjadi orang yang awal dalam perjuangan. Sangat penting menjadi orang yang awal merintis perjuangan. Sangat penting menjadi orang yang awal menjadi tenaga pejuang pada agama Allah Ta'ala. Dikala kita mendapat sebuah negara yang boleh melaksanakan agama Allah, mereka yang berjuang di saat ini. Dikala belum dapat negara lagi, oh ini orang yang hebat. Bila dah menang, ramai orang nak berjuang. Dah menang, dapat ghanimah. Kalau kita ambil antara orang Muhajirin dan orang Ansar, berjuang zaman mereka berada di Mekah, mencabar, tak ada negara. Ini orang yang terpilih. Berbanding dapat negara dah, namanya Al-Madinah. Orang yang dapat berjuang bersama Nabi ketika terbinanya Madinah, itu lebih aula banyak orang yang terkemudian dah, yang dah rasa nikmat Islam dah berkembang ke seluruh dunia. Maka menjadi orang yang awal inilah mesti menjadi idaman kita. Waraqah bin Naufal, seorang tua yang dikatakan sepupu kepada Khadijah. Ada riwayat kata anak saudara, ada pelbagai pendapat. Waraqah bin Naufal, bila mana Khadijah binti Khuwailid bawa Nabi jumpa dengan Waraqah, nak bercerita apa yang berlaku antara beliau dengan Jibril alaihissalam ketika dapat wahyu yang pertama. Bila sebut cerita dia, kata Waraqah bin Naufal apa dia? Zakan namus, yang mari jumpa kamu itu Muhammad, namus. Namus nama bagi Jibril alaihissalam. Orang-orang Banu Israel panggil Jibril namus. Kemudian kata Waraqah, la'alli hayyan, la'alli jaza'an, la'alli harap-harap saya masih lagi hidup, la'alli jaza'an harap-harap saya masih jaza'an. Jaza' ni dahan muda. Iz akhrajaka qaumuk, dikala mana kaum kamu wahai Muhammad nanti mengusir kamu keluar. Kita tengok impian dia orang tua ni. Dia pun tak pasti dia boleh hidup panjang lagi. Dia berharap dikala Nabi SAW nanti berhadapan dengan ujian, kaum dia usir dia keluar, halau dia keluar, hambak dia keluar, hantam dia, kata kat dia, nak bunuh dia. Dia harap dikala itu dia masih lagi hidup. Sebab apa? Hidup nak apa? Nak tengok saja? Oh, hidup dia dapat tengok peristiwa bersejarah. Tidak. Bukan sekadar nak menyaksikan peristiwa bersejarah, tapi nak bersama mencipta sejarah. Dulu masa zaman Tuan Guru Haji Limbung dulu, lawan orang putih, kita ada. Kita masa tu umur belasan dah. Dia bangga, Datuk buat apa? Tak ada apa, tengok saja lah. Kalau tengok saja menjadi penonton pada sejarah, tidak ada kebanggaan. Bangga bila kita mencipta. Tu ada sekali, angkat pedang sekali lah orang putih. Barulah kebanggaan. Saya jumpa seorang yang sempat hadir ketika berlakunya peperangan di Padang Kacung, Kuala Telemong. Saya pergi jumpa dia dalam 10 tahun yang lalu. Dia tinggal di kampung, nak pergi ke arah Telemong. Jumpa dia. Saya kata, Tok macam mana? Tok memang sempat, dia kata. Dah sangat. Dia cakap tanda orang Alik Ulu Kita pening dengan cara cakap dia tu. Dah, dia kata, memang dah. Duduk sekali, duduk kat belakang, ada sekali. Nampak dia, masa tu muda lagi dia, masih muda, remaja. Bersama, tapi yang kena tengok 12 orang kena tengok. Yang makamnya di makam syuhada di Kuala Telemong. Ada kebanggaan kerana bersama dengan perjuangan. Bukan hanya menonton dari jauh.
Maka kita perlu jadi orang yang semua warakah bin Nawfal. Walaupun kita sudah sangat tua umur kita, impian bersama dengan perjuangan nak bawa agama Allah Subhanahu mesti ada pada setiap orang yang memahami sirah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah saya ingat perkara besar yang boleh kita ambil daripada peristiwa Maulid Nabi, peristiwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran besar untuk kita menjadi sebahagian mata rantai perjuangan menegakkan agama Allah, menegakkan kerajaan Islam yang meletakkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai prinsip dalam pentadbiran negara. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mana yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri dan kelemahan bersama juga Ustaz Fauzi Hasan pada malam ini. Moga-moga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi haqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu